Ulama tersohor UMNO yang terbaru, Syafiq Fadli, telah mengeluarkan satu video penjelasan berkenaan dengan fatwa tai cicaknya itu. Apa yang beliau jelaskan dan yang paling penting, apa yang bakal saya respon. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Syafiq Fadli berubah daripada seorang pemuda UMNO Larut yang selama ini orang tak kenal pun menjadi sensasi internet yang begitu luar biasa semalaman. Ini berikutan fatwa terpijak tai cicak batal air sembahyang yang telah viral baru-baru ini hingga mengundang kecaman pelbagai pihak yang mengatakan, engkau hukum pasal tai cicak pun kau tak gerti, ini kan pula engkau nak simbang kutuk ulama, kutuk tuan guru. Dan saya juga telah mengeluarkan satu video untuk mengulas kenyataan beliau tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau telah mengeluarkan satu video penjelasan berkenaan dengan fatwa yang beliau kata telah dipetik luar daripada konteks. Dan sekadar berlaku adil kepada Syafiq, memandangkan beliau kata video itu panjang, orang tak ulas panjang-panjang tu, orang cuma habis kerat saja. Maka video penjelasan beliau ini saya akan berikan kepada anda dalam bentuk penuh, tidak ada sebarang keratan. Tonton. Berkenaan video yang viral baru-baru ni, saya mengaku saya silap. Cuma apa yang saya cuba sampaikan dalam sejam setengah kita berforum itu, Dato', banyak perkara yang dibincangkan. Mungkin keterujaan saya itu menyebabkan saya terlepas cakap. Yang nak saya sampaikan adalah ia membatalkan sembahyang, bukannya air sembahyang. Walaupun sebagai ulama mengatakan ia merupakan najis yang boleh dimaafkan. Tetapi sekiranya ini jatuh kepada tubuh kita atau pakaian kita atau tempat solat kita, maka kita perlu segera untuk singkirkannya supaya ia tidak merosakkan kesempurnaan sembahyang kita. Haji-haji ni dia suka menggelar orang macam-macam. Dia dulu kata kita diitik patah kaki lah, lepas tu dia guna istilah gerga, dia pernah gelar punya kompas sebagai seluang, malah dia pernah menggunakan istilah seperti piawak, seperti anjing. Jadi kalau dia boleh menggelar orang, mengapa tidak kita? Cuma cicak ini digunakan sebab cicak ni ada di masjid, tetapi bila diberak tu dia menghuru-hara dan merosakkan ibadah kita. Macam Haji lah, ilmunya tinggi tetapi akhirnya bila dia bercakap tu dia menghuru-hara dan merosakkan masyarakat kita. Cuma yang saya pelik, Dato', kenapa video itu yang viralnya sikit saja, kenapa tidak ada pihak yang menyanggah apa yang saya kata tentang haji-haji dan juga ulama-ulama PAS, yang budaya mereka yang seharusnya mempunyai ilmu yang tinggi tidak boleh membuat kesilapan-kesilapan dalam mengeluarkan fatwa dan hukum-hukum. Kalau mereka nak kata saya ni kerdil, tidak punya ilmu yang tinggi, jahil katanya, tetapi yang membuat silap ini, yang mengeluarkan hukum-hukum silap ini adalah ulama-ulama PAS. Yang sebagai contoh dalam kes takfiri contohnya, bagaimana mereka boleh mengkafirkan orang sewenang-wenangnya, boleh mengatakan bahawa keluar hukum pun di PAS itu masuk syurga, tak boleh pun di parti lain, sampai ada pihak yang bai'ah talak isterinya. Tak ada pun yang bising soal itu, tak ada yang mencakap sampai sekarang isu amanat haji-haji yang telah difatwakan sesat di beberapa negeri. Mengapa tak ada begitu? Dulu haji-haji mengajak penyokong-penyokongnya untuk mengundi DAP, sekarang ni dah jadi haram mengundi DAP. Tak ada juga orang bising. Ini semua kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang dikatakan sebagai ulama yang punya ilmu yang tinggi. Baru-baru ini haji-haji dalam parlimen mengeluarkan katanya DNAA tidak ada dalam Islam, disanggah oleh Menteri Agama dan juga beberapa ilmuwan agama. Jadi kalau haji-haji pun boleh membuat kesilapan sebegini, apatah lagi saya ni. Di sini kita dapat lihat tuan-tuan sekalian, 3 premis utama penjelasan Syafiq. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan Tuan Guru Haji Hadi dan juga ulama-ulama PAS ini biadab, suka menggelarkan orang itu dan ini sebagai binatang dan sebagainya. Yang keduanya tentang Tuan Guru Haji Hadi dan juga ulama-ulama PAS ini suka takfiri. Dan yang ketiga, Tuan Guru Haji Hadi juga buat silap, banyak mengeluarkan fatwa yang pelik-pelik. Mengapa tidak saya boleh buat silap? InsyaAllah kita akan cuba jawab satu persatu. Yang pertamanya berkenaan dengan penggelaran ataupun perumpamaan binatang. Kalau Syafiq ini jenis baca Quran dan tafsir, sudah tentu dia tahu Allah juga kerap kali menggelarkan atau mengumpamakan manusia ini dengan binatang-binatang. Seperti yang saya sebutkan dalam video saya sebelum ini, ayat 176 dan juga 179 surah Al-A'raf. Allah menggelarkan manusia ini sebagai anjing yang menjelikan lidahnya. Allah menggelarkan manusia ini sebagai binatang-binatang ternak. Bahkan dalam sepanjang Al-Quran itu, Allah ada gelarkan manusia ini seumpama anjing, seumpama khinzir, seumpama monyet dan pelbagai lagi. Bahkan, kalau Syafiq ini benar-benar tahu tentang peradaban Melayu, peribahasa kita juga banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan haiwan seperti anjing dengan kucing, bagaikan kera mendapat bunga, bagaikan melepaskan anjing tersepit dan macam-macam lagi. Jadi adakah Syafiq nak kata semua itu tidak patut disebutkan kerana benda itu biadab menggelarkan orang sebagai binatang? Tak tahulah, mungkin golongan sunat laser sekarang ini sensitif lebih agaknya. Yang keduanya berkenaan dengan takfiri. Di situ pun kita tahu dah Syafiq ini terperangkap dalam era 70 dan juga 80-an masalahnya. Wahai Syafiq,
Ucapan Tuan Guru Haji Hadi yang mengandungi amanat itu sebenarnya telah diucapkan pada tahun 1981. Tahun 81 ini Syafiq, anda pun tak halai lagi. Jadi bagaimana anda hendak mengulas satu perkara yang anda tak lahir pun masa itu, seolah-olah macam benda itu terkesan sangat pada anda. Lagipun anda kata, video anda tu panjang. Orang cuma ambil yang sekerat itu dan ulas di luar konteks. Tidak adil terhadap anda. Anda pun tak adil terhadap Tuan Guru Haji Hadi. Ucapan Tuan Guru Haji Hadi tu panjang tau, lebih daripada sejam. Tetapi orang cuma ambil sekerat saja yang bab amanat itu, diviralkan pada ketika itu sampailah sekarang ini dan diulas dengan sesedap rasa di luar konteks. Anda tak nak adil pula pada Tuan Guru Haji Hadi. Tak bagus macam tu bang. Tak adil macam tu. Lagipun kalau kita perhatikan, kita akui pas dulu-dulu, zaman 70-an dulu, memang ada sedikit unsur ekstremisme. Bukan apa. Pada ketika itu, berlakunya revolusi Islam Iran. Dan ramai antara pelajar-pelajar Islam dekat Timur Tengah sana yang balik ke negara ini membawa idea revolusi itu ke dalam parti PAS. Kerana itulah pada ketika itu, PAS dilihat macam kurang bertoleransi dengan perkara-perkara yang tak kena dengan Islam dan sebagainya. Kalau tak kena, pop, reject terus. Itu ekstremisme zaman dulu-dulu. Tetapi zaman berubah. PAS makin lama makin berhikmah. Kita lihatlah, di bawah Tuan Guru Haji Hadi sebagai presiden inilah, PAS boleh bekerjasama dengan erat dengan PKR dan DAP membentuk Pakatan Rakyat. Dulu masa zaman Tuan Guru Fadzil Nur almarhum, Barisan Alternatif tak sekukuh mana tau. Tetapi bawah Tuan Guru Haji Hadi, ambil kau, Pakatan Rakyat begitu kuat pada ketika itu. Di bawah Tuan Guru Haji Hadi juga, kita menyaksikan kelab penyokong PAS yang mengandungi para ahli PAS yang bukan beragama Islam dinaikkan taraf sebagai Dewan Himpunan Penyokong PAS sampailah ke hari ini. Dan di bawah Tuan Guru Haji Hadi inilah ada ramai sekali calon-calon PAS yang terdiri daripada orang-orang bukan Islam. Dan satu benda paling penting, di bawah Tuan Guru Haji Hadi selaku Presiden PAS inilah satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan terjadi, iaitu PAS dan juga UMNO boleh bermuafakat di bawah satu muafakat nasional. Sampai menang banyak PRK, sampai UMNO kembali menjadi kerajaan, sampai orang daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Kenapa masa ketika itu anda boleh diam? Anda tak kata pula, oh PAS ni ekstrim, PAS ini biadab dan sebagainya. Mentang-mentanglah dapat jadi kerajaan, mentang-mentanglah dapat jadi Perdana Menteri, senyap terus ya. Amboi, biasa kau ni. Dan yang ketiga, berkenaan dengan fatwa-fatwa Tuan Guru Haji Hadi yang dikatakan menyesatkan masyarakat. Saya nak tanya kepada Syafiq, mana satu fatwa yang dikatakan menyesatkan masyarakat tersebut? Adakah perkara-perkara yang disebutkan oleh Haji Hadi itu menyebabkan orang sudah tidak ingat untuk menyembah Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala dan sebagainya, ataupun mengamalkan perkara-perkara yang Rasulullah tak sebut? Setiap benda yang Tuan Guru Haji Hadi fatwakan, ataupun sebenarnya lebih tepat ayatnya, ijtihad. Setiap perkara yang Tuan Guru Haji Hadi ijtihadkan itu adalah perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Benda-benda baru yang juga tidak dibincangkan oleh ulama'-ulama' dulu. Benda yang sekarang ini baru ada. Jadi seandainya kalau anda tidak setuju dengan ijtihad beliau, tak ada masalah, silakan. Tetapi anda perlu tidak setuju dengan disiplin ilmu. Bukan tak setuju dan kata, oh Tuan Guru Haji Hadi bagi ajaran sesat. Tapi anda langsung tidak berilmu untuk menyanggah beliau. Untuk membalas kembali, oh Tuan Guru Haji Hadi, ijtihad ini mungkin kurang tepat dan sebagainya. Berdasarkan pada disiplin ilmu yang anda ada. Itu masalahnya. Anda pasal hukum batal sembahyang pun tak gerti, anda lagi nak mempertikaikan ijtihad seorang ulama' bernama Hadi Awang. Agak-agak sikitlah bang. Jadi kepada Syafiq ini, saya minta sangat-sangat sebelum anda mengeluarkan apa-apa kenyataan, study dulu, belajar dulu betul-betul. Jangan ikut sedar hati anda je. Ambil penjelasan dari pelbagai pihak. Kalau anda berani dan kalau anda ada keyakinan, anda minta untuk berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi sendiri, minta penjelasan beliau tentang ijtihad-ijtihad yang anda kata sebagai fatwa-fatwa sesat tersebut. Tanya sekali pasal amanat Haji Hadi yang popular itu. InsyaAllah anda akan dapat jawapannya kalau betul itu yang anda cari. Tetapi itulah, saya tak beranilah nak jamin yang Syafiq ini akan berbuat demikian. Sebab dia kan sudah berada dalam kerajaan perpaduan madani, kerajaan menyederhana ini. Oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan mereka, mereka rasa mereka boleh buat apa sahaja. Yalah, Sani Hamzah lah punya hal ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.